Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada kumpulan yang terdiri daripada Muhammad Iqmal Firdaus bin Mustafa 049861, Muhammad Nur Syafiq bin Mat Zairi 049875 dan Nazir Nordin bin Yunus 050528. Okay, tajuk kumpulan kami adalah lafaz am dan dilalah terhadap hukum syarak serta penggunaannya dalam keharusan pendermaan organ dalam fatwa negeri tahun 2000 dalam subjek Qawaid Usuliyah SYI 30803. Okey, untuk pengenalan, di dalam kitab suci Al-Quran terdapat banyak kaedah bersifat bahasa yang berkaitan sama ada usul al-ahkam ataupun dengan lafaz metodologinya. Ia adalah berkait sama lain dengan lafaz-lafaz nas serta kedudukan ataupun keadaan makna tersebut. Okey, al-am ni adalah lafaz yang datang dalam bentuk umum. Maknanya bentuk general lah yang merangkumi semua afrad yang terdapat di dalam sesuatu lafaz. Maknanya dalam lafaz tu kita tengok dia berbentuk umum dan tiada spesifik lah untuk kita lihat. Okey, kalau al-ahas pula dia tadi adalah lafaz khusus yang diperuntukkan untuk makna-makna tertentu. Maknanya contohnya lah seorang lelaki telah pergi makan, tapi bila khas Ahmad telah pergi makan, macam tu contohnya. Okey, al-am adalah lafaz yang diperuntukkan sebanyak sekali dan hanya sekali peruntukan, menunjukkan kepada beberapa yang banyak, tidak ada batasan secara meliputi kesemua maknanya sesuai. Al-Razi juga mentakrifkan al-am adalah sebagai lafaz yang menutupi keseluruhan maknanya sesuai dengan berdasarkan satu peruntukan. Seperti contoh yang telah saya berikan contoh tadilah. Ia berkenaan dengan pembahagian al-am. Kat sini pembahagian al-am ada 7. Okey, yang pertama kita lihat adalah lafaz jam'u ataupun lafaz kullu, iaitu bermaksud seluruh, semua ataupun setiap. Okey, contohlah kita tengok yang pertama adalah berkenaan dengan lafaz kullu. Okey, contoh dalam Al-Quran yang telah diberikan adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Maknanya tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasai mati. Dan kat sini dia bagi tahu jiwa ni adalah kesemua manusia, iaitu secara umum dia memberitahu. Okey, yang kedua adalah jam'u. Okey, kat sini pun ada contoh dalam Quran oleh Allah SWT berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Okey, kat sini pun makna dia pun dialah Allah yang menjadikan kamu di permukaan bumi ini semua. Maknanya di umum, benda yang ada dekat bumi ini adalah semua daripada Allah SWT. Okey, seterusnya adalah kata jamak yang dimakrifkan, iaitu idafah ataupun istiqra'. Okey, kalau idafah ni kita boleh tengok contohnya. Okey, berkenaan dengan idafah, seperti contoh yang kita ada adalah qauluhu ta'ala khuz min amwalihim sadaqah. Maknanya bermaksud kat sini, ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai sedekah. Okey, untuk bagi istiqra' pula dapat tengok contoh adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Maknanya sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Okey, yang seterusnya adalah berkenaan dengan kata benda yang tunggal yang telah dimakrifatkan dengan al-istighraqiyah, iaitu alif lam tadi. Contohnya adalah qauluhu ta'ala innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kat sini adalah maksudnya sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Okey, yang seterusnya adalah kata benda tunggal yang dimakrifkan dengan al-idafah. Qauluhu ta'ala, contohnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maknanya kat sini adalah dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Kat sini diterangkan secara idafah.
Yang kelima adalah asmaul istifham, iaitu pertanyaan seperti hal, wama, waman, wamata, wa kaifa, wa aina, ada wa kam. Okey, contohnya lah kita ada kat sini qauluhu ta'ala man zallazi yu'ridu Allah qardan hasana. Makna siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan asmaul syarat, isim syarat lah. Isim syarat ni kata benda yang mensyaratkan seperti man, wama, wa, aina. Okey, contohnya qauluhu ta'ala wa man syahida minkumus syahral falyasum. Makna kat situ, oleh itu di antara kamu siapa yang menyaksikan bulan Ramadan atau mengetahuinya maka hendaklah berpuasa. Kat situ kita tengoklah macam mana isim syarat ni berfungsi. Okay, yang terakhir adalah nakirah yang berbentuk nafi ataupun nahi. Okey, nakirah dalam bentuk nahi. Kita tengok contoh dalam qaulu ta'ala wala tusalla ala ahadim minhum mata abada. Makna kat sini, janganlah kamu sembahyangkan seseorang pun yang mati daripada kalangan mereka, orang munafik itu selama-lamanya. Okey, kat sini yang kedua adalah nakirah dalam bentuk nafi. Okey, dalam bentuk nafi, okey, kita boleh tengok dalam suatu hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wasiyatan lil waris. Tidak sah wasiat itu kepada waris. Okey, itu saja daripada saya pembagian daripada kata-kata ataupun lafaz am. Kita terus pada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Syafiq bin Mat Zairi, nombor metrik 049875. Saya akan sambung bahagian saya iaitu dilalah al-am. Baiklah, dilalah al-am terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, al-am yang bermaksud umum secara qat'i. Yang kedua, al-am yang bermaksud khusus secara qat'i. Dan yang ketiga iaitu al-am secara mutlak. Baiklah, apa yang dimaksudkan kepada al-am yang bermaksud umum secara qat'i? Al-am yang bermaksud umum secara qat'i iaitu al-am yang terdapat qarinah yang menafikan pengkhususannya iaitu takhsis. Itu maksudnya. Okey, apa yang dimaksudkan al-am yang bermaksud khusus secara qat'i iaitu ia bermaksud al-am yang disertakan dengan qarinah dan yang menafikan ia berterusan dalam keadaan umum. Dia menafikan keadaan umum. Baiklah, al-am yang ketiga ialah al-am mutlak yang bermaksud ia merupakan lafaz am yang tidak mempunyai tanda atau dalil yang boleh mengkhususkannya. Dan al-am secara mutlak ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu qat'i dan zanni. Baiklah, contoh bagi al-am yang bermaksud umum secara qat'i ya, saya boleh bagi dalam surah Al-Hud, surah yang ke-11 ayat ke-6 yang berbunyi wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rifquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin, yang bermaksud dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jugalah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab Lauh Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Ayat ini menetapkan sunatullah yang tidak menerima apa-apa perubahan. Maka ayat ini kekal bersifat umum dan tidak merangkumi kesemua maknanya secara berterusan dan berkekalan. Yang bermaksud semua makhluk Allah yang berada di atas bumi tanpa kecuali. Okey. Bagi contoh untuk al-am yang bermaksud khusus secara qat'i, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 97 yang berbunyi walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang bermaksud dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah itu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Baiklah, ayat ini dalam firman Allah man istata' yang bermaksud mampu telah menunjukkan bahawa yang dikehendaki dengan am ialah manusia yang mampu saja dan tidaklah termasuk bagi manusia yang tidak mampu, kanak-kanak dan orang-orang gila. Baiklah, contoh bagi al-am secara mutlak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud dan janganlah kamu makan dari sembelihan binatang-binatang halal yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ayat ini menunjukkan lafaz am yang mutlak secara qat'i
di mana haram memakan binatang yang halal dimakan tetapi tidak menyebut nama Allah. Maksudnya mana-mana binatang yang halal yang disembelih tanpa menyebut nama Allah adalah haram. Itu apa yang telah diterangkan dalam ayat ini. Baiklah, itu adalah lafaz am yang mutlak tapi secara qat'i. Dan am yang mutlak terbahagi kepada dua, iaitu qat'i dan zanni. Baiklah, yang zanni pula sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-muslimu halal zakaru ismullah aw lam yazkaru zabiha, yang bermaksud sembelihan muslim halal sama ada menyebut nama Allah atau tidak. Baiklah, untuk contoh yang ni dia menguatkan lagi ayat Al-Quran di atas yang menunjukkan sembelihan muslim binatang-binatang yang halal tanpa menyebut nama Allah pun halal dimakan. Okey, itu apa penerangan daripada al-am mutlak secara zanni dan qat'i. Baiklah, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazinuddin bin Yunus, bernama metrik 050538. Okey, hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan contoh lafaz am dan dilalahnya terhadap hukum syarak serta penggunaannya dalam keharusan pendermaan organ dalam Fatwa Negeri Selangor pada tahun 2000. Okey, sebelum saya meneruskan, apa yang dimaksudkannya dengan pendermaan organ? Okey, menurut KKM, pendermaan organ ataupun tisu ialah proses mendermakan sebahagian organ atau tisu dari tubuh badan kita untuk tujuan pemindahan kepada orang lain yang memerlukan kerana kegagalan atau kerosakan organ atau tisu tersebut. Selepas pemindahan organ, seseorang itu dapat meneruskan kehidupan dan hidup yang berkualiti yang lebih baik, iaitu pemindahan organ daripada orang yang sihat ataupun orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup yang organ dia tidak berfungsi dengan baik. Okey. Pada umumnya, organ-organ yang boleh didermakan adalah seperti buah pinggan. Ini antara organ yang boleh diderma: buah pinggang, jantung, hati, paru-paru dan pankreas. Okey. Dia ada dua kategori. Yang pertama yang boleh didermakan adalah organ ataupun tisu. Organ yang seperti saya sebut tadi. Okey, yang tisu pula, tisu yang boleh didermakan adalah mata, tulang, kulit dan injak jantung. Okey, seterusnya, pendermaan organ ini merupakan salah satu di antara tujuan maqasid syariah. Dalam maqasid syariah terdapat 5 maqasid, 5 pendekatan dia, iaitu yang pertama ialah menyelamatkan nyawa. Yang pertama adalah menyelamatkan agama. Kedua nyawa. Ketiga akal. Keempat keturunan. Dan yang kelima adalah harta benda. Jadi pendermaan organ ini salah satu daripada maqasid syariah yang menjaga nyawa, menyelamatkan nyawa. Okey. Seterusnya, dalil-dalil yang menjadi dalalah terhadap keharusan derma organ. Okey, yang pertama ialah pada surah Al-Maidah ayat 32. Yang maksudnya yang berbunyi, oleh kerana itu kami tetapkan sesuatu hukum bagi Bani Israel, bahawa barang siapa yang membunuh manusia bukan kerana orang itu membunuh orang lain atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia sepenuhnya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu bersungguh-sungguh melampaui batas dalam membuat kerosakan di muka bumi. Okey, di sini lafaz amnya di mana? Lafaz am dia di bahagian isim syarat, iaitu man ahyaha faka'annama ahyahan nas jami'an, iaitu barang sesiapa, mana-mana orang yang menghidupkan, maksudnya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Ini adalah lafaz am. Okey. Seterusnya adalah surah Al-Baqarah ayat
173 yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang tidak disembelih. Tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa ataupun darurat, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Okey, maksud daripada ayat ini juga lafaz yang umum. Okey, kita highlight pada ayat famanitturra ghaira baghi wala 'adin fala isma alai. Famanitturra ni merupakan isim syarat. Ya, isim syarat ialah sebahagian daripada lafaz umum. Okey, kita pergi seterusnya ya. Syarat-syarat yang patut dipatuhi dalam melaksanakan pendermaan organ. Pendermaan organ ni bukan semata-mata kita menderma, tetapi dia ada syarat-syarat tertentu. Okey. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa kali pertama bersidang pada 1 hingga 2 Oktober 1970 dan pada 23 dan 24 Jun 1970, serta muzakarah kali ke-6 bersidang pada 22 Februari 1973 telah membuat keputusan bahawa yang pertama adalah pemindahan mata ataupun jantung orang yang mati adalah dibenarkan, adalah diharuskan dalam Islam, dan di atas kebenarannya pertimbangan-pertimbangan berikut adalah diambil kira. Okey, yang pertama adalah di dalam keadaan yang sangat mendesak dan mustahak bahawa nyawa penerimanya bergantung kepada pemindahan anggota itu dan pemindahannya difikirkan berjaya. Maksudnya orang yang perlu diderma tu, orang yang perlu menerima derma tu adalah dalam keadaan terdesak ataupun nyawa-nyawa ikan lah. Macam tu. Dan dia harus yakin bahawa proses pendermaan dia tu akan berjaya. Okey. Yang kedua adalah di dalam keadaan pemindahan jantung, kematian penderma telah dipastikan sebelum dipindahkan jantungnya. Okey. Dalam bab jantung, bab jantung ni hanya untuk golongan yang penderma yang sudah mati saja. Bagi yang hidup, derma jantung dia pula yang mati. Itu yang memudaratkan diri sendiri balik. Okey, kena pastikan penderma tu dah mati. Okey. Yang ketiga adalah tindakan-tindakan yang sewajarnya hendaklah diambil supaya tidak ada pembunuhan manusia dan pemerdagangan anggota-anggotanya. Okey, di sini Islam sangat menjaga dari sudut takut pemerdagangan orang. Satu, takut hasil jual beli daripada organ-organ ni. Padahal kita ni bukan hak milik kita, bukan hak kita. Maksudnya organ-organ ni bukan hak kita. Syarat untuk menjual ataupun menjual satu barang adalah hak milik. Yang pertama, hak milik. Kita syarat pertama pun tak lepas, tapi kita nak jual organ, so tidak boleh dijual lah. Okey, yang seterusnya adalah kebenaran hendaklah diperolehi daripada penderma-penderma sebelum pemindahan sebarang anggota di dalam kematian biasa atau daripada kaum keluarga atau keluarganya kematian akibat kemalangan. Maksudnya sebelum mati tu, penderma tu telah mewasiatkan untuk menerima organ ataupun mendapat keizinan daripada ahli keluarganya. Okey, seterusnya. Sebenarnya keputusan Fatwa Negeri Selangor membenarkan pemindahan organ, tetapi perlu mengambil kira pertimbangan-pertimbangan berikut. Yang pertama adalah di dalam keadaan yang mendesak atau mustahak bahawa nyawa penerima bergantung kepada pemindahan anggota itu dan pemindahannya berjaya sekurang-kurangnya 50%. Okey, yang kedua adalah di dalam keadaan jantung, kematian si mati telah dipastikan sebelum anggotanya dipindahkan. Okey, yang ketiga adalah kebenaran hendaklah diperoleh daripada penderma sebelum pemindahan sebarang anggota di dalam kematian biasa atau daripada kaum keluarganya di dalam kemalangan. Okey, yang keempat adalah tindakan sewajarnya hendaklah diperkatakan supaya tidak ada pembunuhan dan pemerdagangan bagi anggota manusia. Yang ini sama macam tadi. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.